Salam sejahtera saya ucapkan kepada rakan-rakan sekalian. Hari ini saya akan membentangkan kajian tindakan saya yang bertajuk Kaedah Poin untuk Meningkatkan Pencapaian Pelajar Tingkatan 5 dalam topik Fungsi Trigonometri Matematik Tambahan semasa pandemik. Latar belakang, keputusan pelajar dalam matematik tambahan, percubaan SPM, amat tidak memuaskan untuk beberapa tahun kebelakang. Fungsi trigonometri merupakan salah satu topik yang penting dan memberi markah yang amat tinggi dalam peperiksaan. Oleh itu, ia adalah penting untuk pelajar menguasai topik tersebut untuk mendapatkan keputusan yang lebih cemerlang. Ini merupakan keputusan pelajar sekolah saya dalam soalan fungsi trigonometri peperiksaan percubaan SPM dari tahun 2018 sehingga tahun 2020. Tahun 2018, 5 amanah dapat purata 4.59. 5 Blestari 4.40. 2019, 5 amanah mendapat 5.33 dan 5 Blestari mendapat 3.57. Tahun 2020, 5 amanah mendapat 5.42 dan 5 Bestari mendapat 5.36. Fokus dan objektif kajian. Soalan kajian ini ialah, adakah terdapat perbezaan skor purata yang signifikan bagi pencapaian ujian antara kumpulan eksperimen dengan kumpulan kawalan? Objektif kajian ini dijalankan untuk mengkaji pencapaian akademik pelajar dalam ujian pencapaian graf fungsi trigonometri mata pelajaran matematik tambahan dengan penggunaan kaedah poin semasa pengajaran dan pembelajaran subtopik tersebut di bilik darjah. Objektif khusus. Objektif khusus kajian ini adalah untuk mengkaji perbezaan skor purata yang signifikan bagi pencapaian ujian antara kumpulan eksperimen dengan kumpulan kawalan. Hipotesis null kajian ini ialah tidak terdapat perbezaan skor purata yang signifikan secara statistik bagi pencapaian ujian antara kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan. Kumpulan sasaran untuk kajian ini, lokasi dia ialah Sekolah Menengah Kerajaan di Penampang, Sabah. Populasi, semua pelajar menengah atas sebuah sekolah menengah kerajaan di daerah Penampang yang mengambil mata pelajaran matematik tambahan pada tahun 2020 dan 2021, iaitu seramai 146 orang pelajar. Teknik pensampelan, pensampelan purposive. Sampel eksperimen, semua pelajar tingkatan 5 tahun 2021 yang mengambil mata pelajaran matematik tambahan, iaitu 52 orang pelajar. Sampel kawalan, semua pelajar tingkatan 5 tahun 2020 yang mengambil mata pelajaran matematik tambahan, iaitu 46 orang pelajar. Pelaksanaan kajian. Pendekatan kajian ini ialah kuantitatif. Reka bentuk kajian ialah kuasi eksperimental. Instrumen kajian ialah ujian pencapaian. Kesahan instrumen ialah terdapatnya jadual spesifikasi ujian. Untuk analisis deskriptif, skor purata dan sisihan piawai akan dirujukkan. Untuk analisis inferensi, ujian Mann-Whitney U akan digunakan. Kaedah poin merupakan satu cara yang memudahkan pelajar untuk melukiskan graf fungsi trigonometri. Mereka hanya perlu mengetahui cara untuk plotkan titik-titik untuk melukiskan graf-graf tersebut. Terdapat 3 jenis graf iaitu sin, cos dan tangent. Ketiga-tiga graf ini ada pattern sendiri. Untuk graf sin ialah up, down, down, up. Untuk cos ialah down, down, up, up. Untuk tangent ialah point asymptote selang-seli. Langkah pertama untuk lukis graf ialah tentukan sama ada graf itu ialah sin, cos atau tangent. Langkah kedua, tentukan kitaran dan juga tuliskan sudut. Langkah ketiga ialah tentukan amplitude graf tersebut dan sama ada dia ialah positif atau negatif. Langkah keempat adalah menentukan sama ada graf tersebut beralih naik atau turun dan sama ada modulus atau tidak. Langkah kelima ialah merujuk kepada julat yang dibagi dalam soalan. Gambar di sini menunjukkan
contoh-contoh macam mana gunakan kaedah point tersebut untuk melukis graf. Sekarang saya akan tunjukkan contoh macam mana kita gunakan kaedah point. Sebagai contoh, y sama dengan negatif 3/2 sin 5/2 x minus 1/2. Langkah pertama, pelajar perlu tahu pattern graf untuk sine, iaitu up, down, down, up. Langkah kedua, pelajar perlu tahu kitaran graf ini, iaitu 5/2 atau 2.5. So 2.5 mereka perlu sediakan 10 angle untuk level. Tamat pada 2 pi atau 360 darjah. Selepas itu, langkah ketiga, pelajar akan tentukan amplitude iaitu 3/2. Mereka akan label 3/2 dan negatif 3/2 di bawah. Dan sekarang, pelajar boleh melukiskan titik-titik yang diperlukan, iaitu up, down, down, up, satu kitaran. Up, down, down, up, satu kitaran. Up, down. Dan disebabkan amplitude dia ada negatif di depan, titik positif akan jadi titik negatif dan titik negatif akan jadi positif. Inilah bentuk graf dia. Langkah keempat, pelajar perlu tentukan sama ada graf itu beralih naik atau turun. Disebabkan tolak 1/2 di belakang, so maksudnya graf dia akan beralih turun dengan 1/2 unit. Inilah lakaran graf berdasarkan fungsi yang dibagikan. Jika fungsi yang sama diberi tapi terdapat modulus, maksudnya graf yang sama akan kita lukis. Tetapi, semua bahagian negatif, dia akan reflected menjadi positif. So, inilah graf yang kita akan dapat. Dapatan analisis deskriptif. Jadual ini merupakan perbandingan pencapaian ujian bagi kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan. Skor purata kumpulan eksperimen adalah melebihi kumpulan kawalan sebanyak 0.71 markah. Sisihan piawai bagi kumpulan eksperimen 1.67 juga lebih kecil dibanding dengan kumpulan kawalan 1.84. Ini menunjukkan bahawa secara keseluruhannya jurang antara semua pelajar dari kumpulan eksperimen dengan skor purata adalah lebih kecil dibanding dengan kumpulan kawalan. Dapatan analisis inferensi. Jadual pertama menunjukkan keputusan ujian Kenomelan. Jadual kedua menunjukkan keputusan ujian Levin. Nilai signifikan kosong dari ujian Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahawa taburan data kajian ini adalah tidak normal. Keputusan ujian Levin pun menunjukkan bahawa nilai signifikan 0.04 adalah lebih rendah daripada tahap signifikan 0.05, iaitu varian adalah tidak sama. Oleh itu, kedua-dua anggapan ini tidak dipenuhi. Maka, ujian Mann-Whitney U akan digunakan untuk mengkaji hipotesis null. Keputusan ujian Mann-Whitney U menunjukkan bahawa nilai signifikan 0.03 adalah lebih kecil daripada tahap signifikan alpha 0.05. Maka, hipotesis null kajian ini telah ditolak dan hipotesis alternatif telah diterima. Dengan penolakan hipotesis null, terdapat evidens yang cukup untuk menyimpulkan bahawa terdapat perbezaan skor purata yang signifikan secara statistik bagi pencapaian ujian antara kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan. Signifikan pada tahap signifikan 5%. Cadangan kajian seterusnya. Penambahbaikan boleh dilakukan ke atas kaedah point supaya kaedah ini akan lebih membantu dalam kefahaman pelajar tentang graf fungsi trigonometri. Kajian tindakan ini dicadangkan untuk diteruskan dengan mengambil tindakan susulan, iaitu gelungan kedua yang melibatkan sampel kajian yang berlainan. Selain itu, kajian tindakan ini dicadangkan untuk diperluaskan kepada kelas-kelas lain yang membabitkan guru-guru yang mengajar kelas lain. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.